Berita Al-Hijrah 7 Rabiul Awal 26 Oktober. Politik negara terus hangat. PKPB disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya, Al-Muhsin Muhammad Noor. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di wilayah Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor dilanjutkan lagi sehingga 9 November depan. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, putusan itu dibuat berdasarkan penilaian risiko yang dilakukan Kementerian Kesihatan ekoran peningkatan penularan COVID-19 di ketiga-tiga lokasi tersebut. Mengambil kira penilaian risiko terhadap penularan wabak ini, maka hari ini kerajaan bersetuju untuk melanjutkan perintah PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor selama 14 hari lagi, bermula 27 Oktober sehingga 9 November 2020. SOP-nya adalah SOP yang telah pun diumumkan sebelum ini. Sebelum ini, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor sudah dikenakan PKPB selama 14 hari bermula 14 Oktober lalu dan akan berakhir esok. Kes positif COVID-19 di negara ini kembali kepada 4 angka dan ia merupakan yang tertinggi setakat ini apabila 1,240 lagi dilaporkan hari ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, 7 lagi kematian direkodkan, semuanya dari Sabah. Ingin dimaklumkan daripada 1,240 kes baru yang dilaporkan pada hari ini, terdapat 2 kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara yang melibatkan bukan warga negara yang tiba daripada negara Rusia 1 kes, Ukraine 1 kes. Perincian kes penularan COVID-19 di dalam negara adalah seperti berikut. Di negeri Sabah, 927 kes telah dilaporkan pada hari ini. 511 kes daripada kluster-kluster sedia ada, termasuk 30 kes daripada kluster baru, iaitu kluster Kapur. 3 lagi kluster baru dikesan, iaitu di Sabah dikenali kluster Kapur, kluster Hampa di Negeri Sembilan dan kluster Penjara Tapah di Perak. Sehingga kini, jumlah kes positif di Malaysia adalah sebanyak 27,805. Namun, 17,825 daripadanya disahkan pulih. Tan Sri Dr. Nur Hisham dalam pada itu menjangkakan negara akan mencatatkan kes positif COVID-19 kepada 4 angka dalam tempoh 4 minggu ini berdasarkan unjuran Sistem Informasi dan Maklumat Kesihatan Awam. Beralih ke perkembangan politik negara. Mesyuarat khas Kabinet yang diadakan di Bangunan Perdana Putra pagi tadi berakhir selepas ia berlangsung kira-kira 2 jam. Bagaimanapun, sehingga kini, isi kandungan mesyuarat itu masih tidak didedahkan. Mesyuarat khas Kabinet yang dipengerusikan Tan Sri Muhyiddin Yassin itu bermula sekitar jam 11 pagi hingga 2 petang. Tepat jam 2 petang, kenderaan Proton Perdana hitam yang membawa Menteri Kesihatan Datuk Seri Ahmad Adham Baba adalah yang pertama keluar dari Bangunan Perdana Putra. Disusuli kenderaan Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Hussein, Menteri Sains dan Teknologi Khairi Jamaluddin, Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Muhammad Sadiq serta Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Bagaimanapun, usaha pengamal media yang berkampung sejak 7.30 pagi di perkarangan bangunan untuk mendapatkan maklumat gagal apabila barisan menteri mengambil keputusan untuk mengunci mulut. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam satu kenyataannya lewat malam semalam menyatakan mesyuarat Kabinet hari ini bagi membincangkan lebih lanjut berkenaan titah yang di-Pertuan Agong bahawa tiada keperluan pengisytiharan darurat di negara ini atau mana-mana bahagian di Malaysia. Dan untuk mengulas situasi politik negara yang dilihat masih belum reda ketika ini, kita bersama penyelidik Pusat Kajian Demokrasi dan Pilihan Raya Universiti Malaya UM, Profesor Dr. Awang Azman Awang Pawi di talian Skype. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar? Ya, Prof. Semalam,
Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah mengingatkan semua ahli politik supaya berhenti politicking. Pada pendapat Prof, adakah kerjasama antara parti politik ini boleh dicapai? Kalau kita melihat saranan daripada Yang di-Pertuan Agong dan kita dapat lihat bahawa parti ataupun komponen bukan Perikatan Nasional seperti DAP, PKR telah menyambut baik langkah tersebut. Mereka bersedia untuk bekerjasama dengan Perikatan Nasional dalam konteks di Dewan Rakyat nanti, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Ini untuk memastikan apa-apa yang berlaku di sidang Dewan Rakyat itu dapat diterangi secara bersama. Jadi saya kira usaha ini mendapat seruan daripada Yang di-Pertuan Agong telah mendapat sambutan oleh parti-parti di luar Perikatan Nasional. Soalnya sekarang ialah sejauh mana pimpinan Perikatan Nasional pula mahu bekerjasama dengan kelompok di luar mereka. Dan pada masa yang sama kita lihat sebab politik itu agak dinamik, walaupun diseru bahawa jangan mempolitikkan sesuatu isu ataupun melakukan sesuatu di luar landasan politik, tetapi saya kira ia perlu berlandaskan apa-apa yang dilakukan perlu berdasarkan landasan demokrasi yang sebenar. Misalnya perlu bersedia untuk menghadapi undi tidak percaya contohnya, ataupun perlu bersedia berdepan dengan usaha untuk mendapatkan sokongan bagi memastikan bajet 2021 itu dapat diluluskan. Saya kira kerjasama ini penting sebelum membawa kepada sesuatu yang lain yang dinamik dalam politik negara seperti pembentukan pakatan baru misalnya. Jadi saya kira seruan Yang di-Pertuan Agong ini perlu dilihat secara optimis untuk menyatukan masyarakat, untuk memastikan fokus kepada pandemik COVID-19 ini tidak terabai. Ya. Baik Prof. Hari ini mesyuarat khas Kabinet dibuat setelah permohonan pengisytiharan darurat itu ditolak Yang di-Pertuan Agong semalam. Apa kemungkinan yang bakal berlaku Prof? Okey. Mesyuarat Kabinet pagi ini saya kira lebih kepada penjelasan yang diberikan oleh Perdana Menteri kepada seluruh ahli Kabinet beliau. Sebab kita tahu Perdana Menteri pergi menghadap Yang di-Pertuan Agong di istana di Kuantan, Pahang itu tidak semua yang pergi. Yang pergi hanyalah menteri-menteri kanan. Yang pergi juga ialah IGP, Ketua Jeneral dan juga beberapa pihak yang lain. Namun saya kira 70% ahli kabinet lain tidak pergi bersama. Jadi tugas Perdana Menteri ialah untuk memberi penjelasan dalam kabinet apa yang telah dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong seperti mana mereka telah bincangkan pada kabinet yang dulu, dan juga apa rasional penolakan tersebut daripada Yang di-Pertuan Agong. Dalam perbincangan tersebut pastinya sudah ada Yang Tuan Agong memberikan syarat-syarat tertentu, isyarat tertentu. Dan jadi di sinilah tugas Perdana Menteri untuk memberikan pencerahan kepada ahli kabinetnya supaya tidak ada kekeliruan, supaya menjelaskan daripada perspektif niat sebenar dari segi pandangan Kabinet Perikatan Nasional yang diketuai oleh Perdana Menteri. Dan yang keduanya ialah untuk berbincang juga apakah alternatif ataupun formula terbaik selepas usaha untuk mengadakan daurat itu ditolak oleh Yang di-Pertuan Agong. Saya kira itu merupakan intipati yang mereka bincangkan pada mesyuarat pagi tadi. Baik, seterusnya Prof. Siang tadi, mesyuarat tergempar Barisan Nasional berlangsung dipercayai membincangkan mengenai kedudukan parti itu dan sokongan kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Komen Prof? Okey. Saya difahamkan mesyuarat pada hari ini sangat panas, iaitu ia melibatkan berlangsung selama 3 jam. Jadi apabila 3 jam itu, pelbagai suara-suara ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional itu berkumandang. Jadi yang penting sebagaimana diketahui oleh ahli parlimen pekan pada hari ini, yang penting ialah keputusan yang akan mereka selepas mendapat pandangan tersebut ialah keputusan yang akan dibincangkan berdasarkan pandangan tersebut ke mesyuarat majlis tertinggi pada pukul 8.30 malam hari ini, pada ketika ini.
yang tidak lama lagi. Jadi saya kira mereka akan membuat keputusan penting yang berkaitan dengan kepentingan Barisan Nasional dan juga UMNO, yang saya kira membuat keputusan khususnya mengenai tindak tanduk pada menteri apabila mengusulkan darurat yang berlaku. Adakah baik. UMNO? Ya, terima kasih Prof. Itu saja masa yang kita ada. Terima kasih atas perkongsian. Baik, sebentar tadi adalah Profesor Dr. Awang Azman Awang Pawi di talian Skype, dan kita akan bertemu sebentar lagi. Padah maki polis. Alhamdulillah bertemu lagi. Susulan tular video lelaki mengeluarkan kata-kata kesat kepada anggota polis selepas dinasihatkan beredar dan tidak membuat bising. 4 lelaki didakwa di Mahkamah Magistrate Slim River hari ini atas pertuduhan menghalang tugas anggota polis berhampiran Plaza Tol Slim River 16 Oktober lalu. Tertuduh P. Panir Selvan, 32 tahun, S. Vijandran, 41 tahun, A. Sivakumar, 28 tahun dan R. Durai Raj, 25 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Mengikut pertuduhan, mereka didakwa dengan sengaja menghalang anggota polis Korporal Muhammad Syahrul Azwan Abdul Manaf daripada menjalankan tugasnya dengan tidak memberi kerjasama setelah diberi amaran berulang kali untuk beredar dan gagal mengemukakan kad pengenalan ketika diminta berbuat demikian. Durai Raj turut mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menggunakan kekerasan jenayah dengan menolak badan dan membuka zip vest mangsa. Mahkamah menetapkan 9 November ini untuk sebutan semula kes. Sebelum ini, tular video salah seorang daripada lelaki terbabit merakam video dan cuba membuat provokasi sebelum mereka ditahan. Video terbabit menunjukkan lelaki tersebut mengeluarkan kata-kata kesat kepada anggota polis selepas dinasihatkan beredar dan tidak membuat bising. Polis sebelum itu menerima aduan terdapat sekumpulan lelaki sedang mabuk dan membuat bising dengan memasang muzik yang kuat di lokasi kejadian. Ini pula kes rempuh polis. 2 beradik dituduh di Mahkamah Session Kulim hari ini atas 4 pertuduhan menceroboh dan mengganggu tugas penjawat awam 20 Oktober lalu. Kedua-dua tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh Muhammad Saiful Amran, 35 tahun, didakwa menggunakan kekerasan jenayah terhadap seorang anggota polis berpangkat sarjan yang sedang menjalankan tugas dengan melanggar mangsa yang sedang menunggang motosikal dengan sebuah kereta jenis Proton Wira di Jalan Kedah, Kampung Bagansena, Labu Besar. Tertuduh dikatakan melakukan perbuatan itu kerana marah adiknya ditahan polis kerana terlibat kes pecah rumah dan kedai. Tertuduh yang bekerja sebagai peniaga didakwa mengikut Seksyen 353 Kanun Kesiksaan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin. Sementara itu, adik tertuduh Ridwan Amran, 33 tahun, turut membuat pengakuan tidak bersalah terhadap 3 pertuduhan terhadapnya. Bagi kesalahan pertama, tertuduh telah menceroboh sebuah rumah di Bagansena dan mengambil barang milik mangsa. Bagi kesalahan kedua, tertuduh telah menceroboh sebuah kedai di Kampung Kedah dan mencuri barang makanan, baju, minyak wangi dan wang tunai. Manakala kesalahan ketiga, tertuduh gagal menunjukkan kad pengenalan sebaik ditahan. Jika sabit kesalahan pertama dan kedua, tertuduh boleh dihukum penjara tidak lebih 6 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Bagi pertuduhan ketiga, tertuduh boleh dihukum penjara tidak lebih 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Mahkamah menetapkan 26 November depan sebagai sebutan semula kes. 7 lelaki ahli geng Hassan Babu yang aktif dalam kegiatan pecah masuk sekolah dan rumah tumpas. Kesemua suspek ditangkap dalam serbuan berasingan di sekitar Sungai Buloh 2 Oktober lalu. Ketua Polis Daerah Sungai Buloh Superintenden Syafaatun Abu Bakar berkata dalam serbuan itu polis menemui pelbagai barang disyaki hasil jenayah dianggarkan bernilai RM25,000. Antaranya 12 unit notebook, 16 unit telefon bimbit, 18 utas jam tangan dan 3 komputer riba. Siasatan mendapati geng ini terlibat dalam jenayah pecah sekolah, pejabat dan rumah yang diketuai suspek berusia lingkungan 30-an. Ekoran daripada tertangkapnya kumpulan Hassan Babu ini, pihak polis, Ibu Pejabat Polis Daerah Sungai Buloh telah
berjaya menyelesaikan 13 kes di daerah ini. MO kumpulan ini dia bergerak aktif pada pertengahan tahun 2020 sehinggalah mereka ini ditangkap. Kumpulan ini mensasarkan sekolah, pejabat dan juga rumah sebagai mangsa dalam kes ini. Polis percaya geng ini mengambil kesempatan melakukan jenayah ketika Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan. Barang hasil jenayah geng ini kemudiannya akan dijual kepada individu premis selain turut digunakan suspek terbabit. Semakan mendapati kesemua suspek memiliki rekod lampau bersabit kes jenayah dan dadah. Kesemua suspek masih direman di bawah Seksyen 3-1 Akta Pencegahan Jenayah 1959 atau POKA sehingga 11 November depan dan disiasat di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman berjaya menumpaskan satu sindiket penipuan pelaburan saham secara atas talian membabitkan warga Cina. 12 ahli sindiket itu ditahan termasuk 2 wanita dalam beberapa serbuan 23 Oktober lalu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Datuk Zainuddin Yaakob berkata, kesemua suspek berusia 23 hingga 37 tahun itu ditahan di sekitar Lembah Kelang. Mereka didapati aktif menjalankan kegiatan itu sejak 2019 dan berpindah randah dengan menyewa kondominium ataupun hotel mewah. Mereka mensasarkan warga Cina dengan mempromosi dan mempengaruhi pelabur tentang saham yang kononnya mendapat keuntungan besar. Ahli sindiket hanya membaca transkrip yang dibuat ketua sindiket dan memaksa meyakinkan mangsa membuat pelaburan berskala besar. 40% keuntungan pelaburan akan dimasukkan di akaun dana hujung tahun. Mangsa terpedaya melihat pasaran saham yang ditunjukkan melalui aplikasi WeChat yang ditubuhkan sindiket. Bagaimanapun, setakat ini tiada mangsa tempatan tampil membuat laporan polis. Dalam serbuan itu, polis merampas beberapa komputer riba dan wang tunai pelbagai mata wang. Untuk rekod, hingga 23 Oktober lalu, 617 tangkapan dengan 60 serbuan dilakukan melibatkan sindiket call center. 4 saki baki kumpulan penjenayah samun yang aktif melakukan samun bersenjatakan parang sejak 2019 berjaya ditahan 7 jam selepas menyamun ahli perniagaan di Taman Nusa Bestari Skudai 22 Oktober lalu. Kesemua suspek yang ditahan di Kampung Melayu Majidi adalah warga Indonesia termasuk seorang wanita. Menurut Ketua Polis Johor Datuk Ayub Khan Maidin Pichai, kumpulan itu menyasarkan mangsa secara rambang berdasarkan pemakaian, kereta yang digunakan serta gaya sebelum menyamun menggunakan parang selepas mangsa membuat pengeluaran tunai dari bank. Dan saya juga ingin memberi amaran kepada warga asing yang memasuki Malaysia, yang duduk di Malaysia, yang bekerja di Malaysia ataupun yang masuk jalan haram, jangan terlibat dalam aktiviti-aktiviti menyamun ini. Kita akan cari, kita akan dapat dia orang. Masa saja. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen Johor. Jelas Datuk Ayub Khan, polis turut menemui wang tunai RM26,000, 7 telefon bimbit, 2 parang dan 13 nombor plat kenderaan. Katanya nombor plat itu digunakan bagi menyamun dengan menukar nombor plat kereta yang disewa setiap kali melakukan aktiviti menyamun. Kesemua suspek direman seminggu bermula 23 Oktober lalu. Kes disiasat di bawah Seksyen 394 Kanun Keseksaan kerana melakukan samun sehingga menyebabkan kecederaan. Sementara di Keluang, Johor, 2 lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Keluang atas pertuduhan menyebabkan kematian seorang pesara polis dan menanam mayat mangsa. Tertuduh pertama, Lim Fong Kim, 37 tahun, dituduh menyebabkan kematian Su Kim Chiang, 57 tahun pada 31 Ogos. Pertuduhan dibacakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Manakala tertuduh kedua, Saharudin A. Samad, 42 tahun, dituduh mengikut Seksyen 201 dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan boleh dipenjara sehingga 7 tahun dan denda. Tiada pengakuan direkodkan kedua-dua tertuduh. Magistrate menetapkan jaminan RM5,000 dengan seorang penjamin terhadap Saharudin. Sebutan semula kes pada 26 November depan.
19,600 karton rokok seludup bernilai 2.9 juta ringgit dirampas dalam serbuan di kawasan hutan bakau di Sungai Bukit Keluang Besut pagi tadi. Ia susulan kejayaan pasukan Polis Marin PPM Wilayah 3 menumpaskan kegiatan kumpulan sindiket yang menyeludup rokok berkenaan. Komander PPM Wilayah 3 Assistant Commissioner ACP Nur Zaid Muhammad Said berkata dalam serbuan pada pukul 5 pagi itu, pihaknya turut merampas 2 buah lori yang digunakan untuk membawa rokok-rokok berkenaan. Kita berjaya bila bertemu dengan pihak berkuasa pasukan Polis Meri ini, mereka yang terlibat dalam penyeludupan tersebut telah terkejut, telah terjun daripada lori mereka dan melarikan diri dari hutan bakau tersebut. Jadi pasukan tim yang diketuai ASP ini ahli telah membuat pemeriksaan ke atas lori tersebut dan juga masuk lagi ke dalam dan menjumpai sebuah lori lagi yang berada di dalam hutan bakau tersebut. Beliau berkata demikian kepada media dalam sidang media di Markas Tactical Police Marine Tok Bali siang tadi. Menurutnya, usaha mengesan pemandu dan kelindan lori telah dilakukan dalam radius 2 km di kawasan sekitar hutan bakau namun masih gagal. Berdasarkan siasatan, sindiket penyeludupan mengambil kesempatan untuk menjalankan kegiatan mereka ketika air laut pasang besar sebelum membawa masuk rokok-rokok itu melalui kawasan hutan bakau pada awal pagi. Keseluruhan rampasan rokok dan 2 buah kenderaan berat itu dianggar bernilai 3.1 juta ringgit termasuk cukai Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Rokok-rokok yang dirampas dipercayai untuk pasaran pantai barat dan selatan Semenanjung. Rampasan ini merupakan kejayaan terbesar PPM Wilayah 3 dalam membanteras kegiatan penyeludupan rokok tahun ini. Arab Saudi buka pintu umrah kepada dunia. Alhamdulillah bertemu lagi. Armenia dan Azerbaijan setuju lakukan semula gencatan senjata berkuat kuasa hari ini selepas gagal pada 10 dan 17 Oktober lalu. Ia bagi mengelak konflik bertambah buruk yang menjurus kepada peperangan besar. Sebelum ini, gencatan senjata yang ditaja oleh Rusia dan Perancis menemui jalan buntu selepas berlaku pencabulan dengan Baku dan Yerevan saling menuduh melakukan serangan di wilayah konflik Nagorno-Karabakh. Pertempuran kedua-dua pihak yang bermula sejak 27 September lalu telah menyebabkan ribuan nyawa orang awam melayang dan belasan ribu lagi lari meninggalkan kediaman masing-masing demi keselamatan. Wilayah Nagorno-Karabakh yang terletak di Azerbaijan namun diduduki rakyat Armenia menjadi rebutan kedua-dua pihak sejak kejatuhan Kesatuan Soviet di Azerbaijan dan Armenia pada 1991. Sebelum ini pernah berlaku peperangan terburuk namun berakhir dengan gencatan senjata pada 1994. Sehingga kini wilayah Nagorno-Karabakh tidak pernah diiktiraf kemerdekaannya. Mulai 1 November, umat Islam seluruh dunia dibenarkan mengerjakan umrah selepas permit kebenaran untuk jemaah luar Arab Saudi dikeluarkan. Bagaimanapun, ia hanya terhad kepada jemaah berusia antara 18 hingga 50 tahun dan mereka perlu menjalani kuarantin selama 3 hari sewaktu ketibaan di negara itu. Dalam laporan Saudi Gazette, penetapan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi itu adalah selari dengan syarat Kementerian Kesihatan. Syarikat Saudi Airlines turut mengumumkan pembukaan semula penerbangan ke 33 destinasi. Kebanyakan membabitkan negara di zon hijau dengan penularan COVID-19 adalah terkawal. Jemaah perlu mempunyai sijil ujian kesihatan Polymerase Chain Reaction (PCR) yang menunjukkan mereka bebas COVID-19 oleh negara masing-masing dan wajib dikeluarkan tidak melebihi 72 jam sebelum tempoh penerbangan. Jemaah juga perlu mendapat kebenaran untuk melakukan umrah selain lawatan ke 2 masjid suci dan melakukan solat di Raudah dengan mendaftar di aplikasi Iktamarna. Jemaah yang datang dari luar negara juga akan dibahagi kepada beberapa kumpulan kecil, iaitu sekurang-kurangnya 50 orang dalam satu masa. Arab Saudi menjangkakan kemasukan 10,000 jemaah setiap minggu untuk mengerjakan ibadah berkenaan.
Sekian berita Al-Hijrah. Sebelum berpisah, kepada para usahawan kecil dan sederhana PKS di luar sana, dapatkan pakej pengiklanan dengan harga istimewa dalam Bincang Niaga Prihatin edisi ekstra bermula hari ini sehingga 3 November 2020. Produk anda berhak popular. Daftar sekarang di www.tvalhijrah.com/bincang niaga. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.